الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وزوجته أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Yang berbahagia saudara-saudara, saudari, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, para jemaah surau dan kepada seluruh para penonton yang budiman yang dimuliakan Allah. Kita berkumpul pada waktu ini, waktu maghrib. Selesai kita melaksanakan solat fardu maghrib dan kita melengkapkan ibadah kita bukan sekadar untuk kita melaksanakan solat fardu maghrib, bahkan kita bersama-sama untuk menyempurnakan ibadah ini dengan majlis ilmu. Ini disebut oleh Nabi SAW, al-alim afdal min alfun abid. Seorang yang menuntut ilmu itu akan lebih dimuliakan, lebih afdal berbanding daripada 1000 ahli ibadah. Bukan bermaksud melaksanakan ibadah itu tidak penting, akan tetapi menuntut ilmu itu akan menyempurnakan, melengkapkan, mencantikkan lagi ibadah yang kita lakukan. Selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan yang dimuliakan Allah. Hari ini kita berkuliah majlis ilmu kita secara alam maya, secara dalam talian. Kalau sebelum ini kita dapat hadir ke surau, bertemu secara fizikal, dapat kita berkuliah, dapat kita berceramah, dapat kita bersua muka, dapat kita bermesra. Namun masih lagi belum diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama. Mungkin ada masjid dan surau yang telah memulakan, saya kira semalam pun telah bermula kuliah ataupun ceramah secara fizikal di surau dan masjid di Negeri Sembilan. Jadi insya-Allah andainya ada masa dan kesempatan, maka kita akan hadir ke sana. Baiklah tuan-tuan rahmati Allah, sekali lagi kita ucapkan syukur pada Allah atas segala nikmat, kebaikan, atas segala limpahan kasih sayang yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Moga-moga dengan nikmat kasih sayang yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita setiap hari, nikmat kesihatan, nikmat kita boleh melihat, nikmat kita boleh mendengar, nikmat kita bersama dengan insan yang tersayang, moga-moga kita syukuri dengan baik. Kerana orang yang bersyukur adalah orang yang beriman. Dua perkara yang menunjukkan bahawa kita ini di kalangan orang yang beriman. Bersabar bila diuji, bersyukur apabila mendapat nikmat. Maka apabila kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
maka lantas mestilah kita sama-sama kena bersyukur. Syukur dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Dan di waktu pandemik ini, kita tak boleh lari dengan ujian, cabaran, tekanan. Maka kita perlu sabar melaluinya. Fabashirhum. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wabashirus sabirin. Dan bergembiralah orang-orang yang sabar. Jadi ini dua tanda nak menunjukkan bahawa orang yang sabar dan bersyukur ini akan mendapat limpah kurnia dan kasih sayang yang besar daripada Allah, kerana mereka ini menunjukkan tanda mereka beriman. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama berkuliah ataupun dalam majlis ilmu ini sehingga waktu Isyak menjelma. Jadi dalam ruang yang ada ini kita akan kongsikan sedikit daripada satu hadis yang saya nak bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan amalan yang kecil tetapi membawa ke syurga. Siapa yang tak nak pergi ke syurga Allah? Semua di kalangan kita nak sangat masuk syurga. Semua di kalangan kita berharap agar Allah Ta'ala pilih kita untuk masuk dalam syurga yang cukup indah. Dalam Al-Quran bahkan banyak yang diceritakan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Begitu indah dan nikmatnya syurga. Tak dapat boleh kita bayangkan dengan mata pandangan kita. Tak boleh kita bayangkan dengan pendengaran kita. Tak boleh kita sebut dengan mulut kita. Hanya kita bercakap apa yang pernah kita nampak. Kalaulah dunia ini indah, itulah yang kita umpamakan. Tetapi ianya lebih berganda-ganda indah. Berganda-ganda bahagia, berganda-ganda tenang dan berganda-ganda kegembiraannya. Maka disebabkan cita-cita dan matlamat kita untuk melangkah masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jom sama-sama kita melihat hadis ini. Hadis daripada Abi Hurairah yang mana Nabi SAW menyampaikan kepada kita satu kisah. Yang mana kisah ini akan membangkitkan semangat kita untuk melakukan apa sahaja perkara-perkara yang kecil, namun perkara itu akan membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala makbulkan. Moga-moga Allah Ta'ala terima impian kita untuk masuk dalam syurga Allah. Baik. Hadis daripada Abi Hurairah. An Abi Hurairah. Anna imra'atan sawda'a kanat taqummul masjida aw syabban fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فسأل عنها أو عنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني؟ قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقالوا دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بالصلاة عليهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Apa maksud hadis ini? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya seorang wanita berkulit hitam, ataupun kisah ini menceritakan tentang seorang lelaki pemuda kulit hitam yang mana pernah berkhidmat membersihkan masjid. Namun satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati yang dia ini telah tiada. Baginda Nabi SAW bertanya kepada para sahabat tentang wanita ataupun pemuda itu tadi yang kerjanya membersihkan masjid, namun pada hari kejadian waktu Nabi nak pergi ziarah, waktu Nabi nak lalu di kawasan masjid, tak nampak lelaki ataupun perempuan yang dimaksudkan dalam hadis ini. Kemudian para sahabat pun menjawab bila Nabi pun bertanya, mana orang yang kita selalu jumpa ni, orang yang selalu bersihkan masjid ni? Maka para sahabat pun menjawab persoalan Nabi, mata, dia telah meninggal. Maka Nabi SAW bertanya, mengapa kamu tidak memberitahu aku? Mengapa kamu tak bagi tahu aku yang dia ni dah meninggal? Seolah yakni sebahagian sahabat memandang rendah tentang wanita ataupun pemuda ini. Mentang-mentanglah
dia ni sekadar pembersih masjid, ataupun orang yang tidak berpangkat, orang yang tidak berdarjat, mereka tidak mahu memberitahu ataupun menyampaikan kisah itu kepada Rasulullah. Seolah begitulah. Bila Nabi tanya kepada para sahabat, kenapa tak bagi tahu pada aku? Mungkin ada sebab-sebab lain yang menunjukkan kenapa para sahabat tidak memberitahu Nabi. Maka Nabi SAW bersabda, tunjukkan aku di mana kuburnya. Lalu Nabi SAW solat ke atasnya, yakni mendoakan kepada si mati ini tadi yang Nabi tegur. Mana dia pergi tak tahu, tak nampak ke mana dia. Sedangkan dia membersihkan masjid sebelum ini. Bila Nabi datang, tak jumpa, tak nampak. Dan waktu Nabi solat di kubur itu, ataupun mendoakan bagi si mati di dalam kubur itu, maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kubur-kubur ini diselubungi dengan kegelapan. Dan ketika ini Allah meneranginya dengan cahaya melalui doaku buat mereka. Hadis Sahih Muslim, hadis ke-956. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah. Yang pertama, apa yang kita boleh nampak daripada hadis ini, bahawa manusia ini darjatnya adalah semuanya sama. Walaupun pada mata pandangan kita, walaupun pada parameter yang kita lihat pada zahir mata ini, manusia itu dibahagikan dengan kasta-kasta. Manusia itu dibahagi dengan harta yang dimiliki. Manusia itu dibahagi dengan pangkat dan darjat. Manusia itu dibahagi dengan kekuatan pengaruh dan populariti. Tetapi hakikatnya, walaupun ada satu orang manusia yang tidak memiliki harta, miskin, tidak memiliki pangkat, orang bawahan, tidak memiliki pengaruh, orang yang tidak dikenali, malah mungkin tidak diendahkan, tidak dipedulikan kehidupannya. Namun, kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang Muslim, wajib untuk memberikan perhatian dan menunaikan haknya walau siapa pun dia. Ini diajarkan oleh Nabi SAW. Supaya kita tidak membahagikan masyarakat di dunia ini dengan bahagian-bahagian yang mengikut mata pandangan manusia. Hatta seorang perempuan yang berkulit hitam mungkin, pemuda yang berkulit hitam ini mungkin dalam hadis, yang mungkin dipinggirkan, yang mungkin tidak memiliki keluarga, yang mungkin tidak cantik paras wajahnya. Apabila berdepan dengan kematian dan setelah dikuburkan, maka Nabi bertanya kepada para sahabat, mengapa tidak diberitahu kepada aku tentang kematian orang ini tadi? Ini satu perkara yang besar. Walaupun kita tahu alah orang ni meninggal, siapa dia untuk orang besar-besar tahu. Tetapi sebagai seorang yang berfikiran secara waras, orang yang memahami hakikat agama ini, kita tidak boleh sewenang-wenangnya untuk membahagikan manusia kepada bahagian-bahagian yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini nak menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW menghargai usaha kecil setiap manusia. Itu kalau kita tengok dalam hadis ini tadi, bahawa lelaki ini disebutkan sebagai kanat takummul masjidah. Kanat takummul masjidah, yang menunjukkan bahawa dia ini kerjanya membersihkan, memperindahkan, memperelokkan masjid. Mungkin mencuci, mungkin mengelap. Namun, apabila Nabi SAW bertanya tentang kewujudan, ke mana, ataupun Nabi mengambil berat, bila tak ada, Nabi akan bertanya. Maka ketika itu, Nabi SAW nak mengajar pada kita bahawa kita perlu menghargai usaha sesiapa sahaja yang melakukan kerja-kerja yang baik. Orang buat kerja baik, kita kena puji, kita kena angkat, kita kena muliakan, walaupun itu sekecil-kecil perkara. Sebab itu kadang-kadang anak-anak kita pun sama di rumah, pasangan kita pun sama. Kita perlu pandai untuk memujuk hati mereka dengan memuji. Sebab manusia ni secara biasanya, manusia ni kalau kebaikan yang dibuat banyak, dia tak pernah endah. Tapi kalau satu dua keburukan yang dibuat, maka akan diwar-warkan, disebarluaskan dan diterangkan dengan jelas. Apakah kesalahan kamu?
Sedangkan kebaikan yang banyak yang pernah dilakukan oleh manusia itu ataupun orang itu tidak pernah diangkat, tidak pernah dipuji, malah tidak pernah dihargai. Itu sifat manusia. Tapi sifat mukmin yang berlandaskan, yang mencontohi Nabi SAW, tidak kira kerja baik ataupun usaha baik yang dilakukan itu kecil mana pun, kalau ia tetap kerja baik, maka wajib untuk sama-sama kita memuji dan menghargainya. Dan di sini Nabi SAW nak menunjukkan sekalipun tugas wanita ini hanyalah kerjanya menyapu, membersihkan masjid Nabi, namun Rasulullah SAW menganggap ianya sebagai satu perkara yang penting, dan perempuan ini mempunyai peranan yang paling penting dalam pengurusan masjid. Iaitu masjid dan surau kita contoh. Mungkin ada orang ini, makcik ini, kakak ini, pak long ini, mak long ini, mak ngah ini, mak cu ni, dia bukan AJK masjid. Dia sekadar jemaah masjid. Tapi ada kalanya dia datang untuk mencantikkan masjid, mewar-warkan aktiviti masjid, itu tetap memberikan peranan yang besar. Itu juga satu tanggungjawab yang besar. Maka kita perlu untuk memuji, berterima kasih. Yang mana kadang-kadang perkataan terima kasih ni berat sangat pada mulut kita. Susah sangat kita nak lafaz perkataan terima kasih. Maka hari ini kita kena belajar untuk ucapkan terima kasih pada semua orang. Tak kira siapa, kerana perkataan terima kasih itu adalah tanda penghargaan yang mungkin kecil di mulut kita tetapi besar pada orang yang menerima ucapan terima kasih tersebut. Dan kalau kita kaitkan kisah ini dengan peranan dakwah, yang mana dakwah ini perlu dilakukan oleh semua golongan manusia, tak kira siapa pun, maka di sini dalam kerja dakwah, manusia itu berperanan dan perlu dihargai kerja dakwahnya walaupun apa yang dibuat itu kecil dan mungkin tidak dipandang oleh manusia lain. Contohnya kita hari ini, tolong sharekan iklan, tolong sharekan live kuliah. Kita tolong bagi tahu dekat orang tentang majlis-majlis yang akan dibuat di masjid di surau. Kita tolong sama-sama untuk war-warkan iklan, untuk wakaf, untuk infak, untuk sedekah bagi pihak surau. Mungkin kecil bagi kita hanya dengan forward WhatsApp, masuk di Instagram, masuk di Facebook, buat video di TikTok untuk bagi tahu pada orang tentang iklan, apa yang masjid nak bawa, apa yang surau perlukan. Mungkin kecil. Tetapi dalam kerja dakwah, walaupun ia kecil, ia tetap memberi kesan yang besar kepada community dan juga kepada Islam itu sendiri. Lepas tu jangan main-main dengan orang yang hanya buat kerja kecil ataupun orang yang hanya melaksanakan amalan-amalan kecil. Lepas tu ada kisah bagaimana ada seorang lelaki yang dia masuk dalam satu masjid Nabawi, masjid Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah. Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, dia masuk, dia duduk di satu kawasan, bukan raudhah tapi di dalam satu kawasan masjid. Dia masuk, dia laksanakan solat. Dia buat solat Al-Fatihah, kemudian Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, bagi salam. Dia buat lebih kurang dalam 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Ada 3 kali solat, 6 rakaat. Kemudian dia tengok orang kiri kanan dia, tengok orang kiri kanan. Orang kanan tengok orang kiri yang bersembang. Jadi dalam hati dia kata, macam mana diorang ni dalam masjid boleh bersembang? Ni masjid Nabi ni. Apalah nak jadi. Aku ni alhamdulillah syukurlah masuk dalam masjid ni semayang dapat 6 rakaat. Jadi dia rasa macam ada bangga dalam hati dia. Dalam masa yang sama, dia memperkecilkan orang kiri kanan yang mungkin tak solat macam dia. Dan dia pun tak tahu apa intipati yang orang Arab duk kiri kanan sembang ni. Tapi tak adalah sembang gelak, kakak minum air, tak. Sembang biasa. Tapi dia rasa pelik, kenapa orang kiri kanan ni tak gunakan peluang sebetul-betulnya untuk solat dan ibadah. Hari keesokannya, dia datang sebelum waktu subuh. Tahajud lah. Bila dia datang, dia tengok orang yang semalam duk bersembang tu masih lagi
mengambil tempat yang sama di kawasan yang dia duduk. Dia pun sampai angkat tangan, bagi salam, dia pun melaksanakan solat. Pada pagi tersebut, pada hari tersebut, sebelum solat subuh, dia menjadi saksi apabila dia laksanakan solat, orang kiri kanan yang sembang-sembang dengan dia tu melaksanakan solat juga, tetapi satu rakaatnya hampir setengah jam. Setengah jam berdiri. Malah dikata mungkin lebih. Dia tadi baca Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Orang yang dia anggap duk sembang semalam tu, orang yang sama juga solat sebelah dia, kiri dan kanan dia. Dia punya tahajud rakaat pertama setengah jam. Dia kata, ya Allah, berdosanya lah aku. Aku buat amal ni dalam sikit, lebih kurang dalam 5 minit, 6 minit je sembahyang sunat. Itu pun dah rasa bangga tengok orang kiri kanan kecil aja. Rupa-rupanya dia buat solat dia lebih cantik, lebih berkualiti, lebih hebat, lebih baik daripada aku. Menyesal dia Allah. Sebab itu masalah hati ni kadang-kadang di Mekah ni Allah Ta'ala ubat. Dekat Madinah ni, dekat Masjid Nabawi ni, Allah Ta'ala cuci hati kita dengan kejadian-kejadian seperti itu. Akhirnya dia bertaubat balik kepada Allah. Ya Allah, aku minta ampun. Ya Allah, tak sangka. Ya Allah, kata-kata hati ni boleh terkeluar begitu. Hati aku boleh tercakap benda macam tu. Rupanya banyaklah masalah aku ni, ya Allah. Masalah hati aku ni, ya Allah. Jadi sebab itu, tuan-tuan rahmati Allah, jangan kecilkan apa sahaja amalan yang dibuat oleh orang. Kalau dia melakukan mungkar dan maksiat yang jelas di hadapan kita, itu layak untuk kita tegur. Tetapi yang dia buat ini kebaikan tapi kecil. Namun apakah kita dan siapakah kita sebagai seorang manusia untuk mempersoalkan kebaikan-kebaikan orang lain? Dan di sini sambil-sambil tu saya nak ajak tuan-tuan untuk menaja bagi pembelian 2 set TV serta sofa. Ini ditulis oleh admin. Serta sofa pula, software. 2 set TV serta software. Pihak surau mencari penaja untuk pembelian 2 set TV serta software untuk rujukan waktu solat. TV dan di dalamnya ada software rujukan waktu solat untuk diletakkan di dalam surau untuk meraihkan, memeriahkan, berjumlah 6K. Jadi insyaAllah boleh pakat-pakat 6K ni, insyaAllah tuan-tuan. Kalau orang budiman 6K ni, ada orang buat 6 kutipan, kena tangkap, pergi demonstrasi. Salah demonstrasi tu musim-musim Covid ni, tapi disebabkan hak asasi manusia. Ada orang yang menyokong. Dalam tempoh 24 jam dapat 80,000. Saya tengok iklan nak dapatkan 6K 2 set TV ni dah agak lama dah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kalau boleh tolong sama-sama duk bank in pakai transfer online kan payah. Kan ni 6K seorang RM60, RM60, apa masalahnya kan? RM60, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Ya, kita tengok kalau kita dapat fahami sama-sama tuan-tuan rahmati Allah. Kan? Kalau RM6,000 nak dapat RM6,000, kita bahagi dengan 100 orang kawasan situ. RM60 aja. RM60 aja. Kan? Ataupun dekat kawasan Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, takkan tak ada 1,000 orang. Kalau 1,000 orang baru RM6 je tuan-tuan. Kan? Bahagi 1,000, Allahu Akbar, RM6 je tuan-tuan. Kan? Pelik juga kadang-kadang orang buat benda yang tak baik, senang dapat duit. Kita nak beli TV, nak letak software rujukan solat, lambat sikit. Tuan-tuan, ni maghrib ni nak ke isyak ni sajalah kita tegur-tegur sikit supaya laju sikit. Bila kata nak taja tu, laju. Sebab dulu Nabi pernah cakap pada para sahabat, siapa yang boleh taja Allahumma salli ala Muhammad, siapa yang boleh tolong taja umat Islam air dekat Madinah, taja perigi. Berebut-rebut para sahabat cari perigi, buat negosiasi, buat rundingan, buat tawar-menawar dengan pemilik-pemilik perigi dekat Yahudi. Sebab Nabi kata siapa wakafkan, siapa dapat cari, siapa dapat taja perigi untuk umat Islam, harta dan rezekinya akan dijamin kekal selama-lamanya. Ni 6K tuan-tuan, ya Allah. Jadi malam ni tolong dapat dah. Kalau patutnya kalau surau minta 6K,
dia akan dapat lebihan 12K. Sekali ganda, 2 kali ganda. Oh, betul. Kan? Itu maknanya umat Islam yang kuat menyumbang. Sebab kita tengok, kalau macam yang baru ni kan, yang kena tangkap demonstrasi lagi, kena tangkap apa lagi, ada banyak kena tangkap. Sedangkan apa yang dia buat tu tak betul pun, tapi sebab hak asasi manusia, betul lah. Kutip dapat 80,000 kan, nak 100,000 dapat. Ya Allah, laju betul kan. Ni nak dapat TV, nak beli television, bak kata cerita P. Ramlee tu kan. Takkan nak asyik puji je. Isteri pak cantik pak, bini pak cantik, baru dapat keluar 100. Tak nak macam tu. Jadi kita tolong sama-sama. Baik. Seterusnya, dalam hadis ini menurut Imam Ibn Hajar, wanita yang diceritakan yang kulitnya hitam itu adalah Ummu Mihjan atau Mihjanah, iaitu seorang wanita kulit hitam yang membersihkan masjid. Ini boleh kita tengok dalam kitab Ibn Hajar ataupun Al-Isabah. Dan menurut Imam An-Nasai pula, wanita ini disifatkan sebagai seorang yang miskin. Jadi perkataan bagi perkataan annamra'atan sauda'a, yang pertama pandangan ulama namanya Mihjanah, Mihjan ataupun Mihjanah. Dan mengikut pandangan Imam Nawawi, annamra'atan sauda'a itu adalah seorang perempuan yang miskin. Jadi nak menunjukkan bahawa orang yang miskin itu pun Nabi ketahui. Walaupun mungkin Nabi tak bertegur sapa secara kerap. Bila tak ada, maka Nabi akan mencari. Nabi akan tegur. Mana orang ni? Kita ada tak? Orang yang, kadang-kadang orang yang selalu kita nampak, jiran kita pun kadang-kadang. Waktu ada kita tegur, waktu tak ada pun kita buat tak tahu. Jadi kita tak nak macam tu. Kita nak jadi orang yang betul-betul mengambil berat. Hatta orang yang mungkin kita rasa pada mata pandangan manusia lain dia tak ada nilai. Tetapi ingat, kerja-kerja kecil yang dia buat itu mungkin membawanya kepada syurga. Jadi sebahagian sahabat, dalam kisah ini, kenapa para sahabat tidak memberitahu kepada Nabi SAW tentang kematian annamra'atan sauda ataupun Mihjanah, wanita ini tadi? Mengikut ulasan yang disebutkan oleh para ulama, sebagian sahabat tidak mengendahkan kumpulan seperti ini. Namun Rasulullah mendidik kita agar sentiasa prihatin terhadap golongan yang lemah. Maka dengan itu Qadhi Al-Ayad menjelaskan bahawa inilah sikap Nabi SAW yang sentiasa menjaga perihal kumpulan yang lemah dan miskin. Ia menggambarkan sifat tawadhu', rahmah dan prihatin yang perlu dimiliki oleh setiap pendakwah. Sebab itu orang miskin ke, orang susah ke, kita perlu pelihara mereka. Lebih-lebih lagi golongan asnaf. Wa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar. Ini disebutkan dalam surah Al-Duha. Kalau orang yatim datang minta, jangan kamu hina. Kalau orang datang minta pertolongan pada kamu dan kamu tahu dia betul, fala tanhar, maka kamu jangan tinggalkan dia. Ini pesanan pada kita ni. Kan, sebab itu kadang-kadang bila kita tengok apa yang berlaku di Masjid Putrajaya, sebuah masjid yang menjadi masjid ikon di negara kita. Solat Jumaat semalam. Saya tidak berpihak pada siapa-siapa. Sebab online ni risau pula kan. Cuma kita nak sebut, ia menjadi fitnah kepada agama apabila video itu ditularkan, menunjukkan bahawa masjid hanya dimiliki oleh golongan VVIP sahaja. Wallahualam, kita tak tahu betul. Pihak masjid mengatakan 300 kota yang khusus disediakan. Tetapi bila ada satu orang yang keluar daripada kereta yang agak kelas, turun tanpa melihat ke kiri ke kanan, dengan meletakkan tangan di dada, dibukakan pintu pagar, masuk dan ditutup kembali tanpa memperkenalkan dirinya siapa dan sebagainya. Sedangkan ada para jemaah yang kira-kira kumpulan ataupun masyarakat di Putrajaya di situ yang duduk hampir pada jam 12 suku berkumpul. Tetapi ia menjadikan satu pandangan bahawa masjid tidak mesra orang lemah dan miskin. Ini yang tidak baik. Mungkin apa yang kita nampak itu tidak sama dengan realiti. Tetapi bila video itu ditularkan, menunjukkan ada kasta-kasta yang tertentu walaupun di dalam rumah Allah. Namun kita telah mendapat penjelasan daripada pihak masjid, khususnya menceritakan bahawa kota itu telah
didaftar awal oleh pihak yang dapat masuk itu, maknanya dia telah mendaftar awal dan mereka sahaja yang dibenarkan. Mana 300 itu telah dikhususkan awal. Mana orang yang menunggu itu, bagi pandangan saya, kalau tak cukup kota 300, maka dia akan panggil baki melengkapkan SOP yang ada kota 300. Wallahu alam. Cuma saya sakit melihat komen-komen netizen, komen-komen masyarakat apabila menggambarkan seolah-olah masjid ini tidak mesra dengan orang miskin, orang lemah ataupun golongan yang tidak berpangkat pada zahirnya. Dan kita tak boleh kata juga orang yang menunggu tu tak ada pangkat. Mungkin pegawai-pegawai, mungkin doktor, mungkin jusa, mungkin bos-bos, tapi pakaiannya pakaian awam. Dah azan dah. Cuma apa yang kita nak sebutkan di sini, Nabi SAW menggalakkan kepada kita agar bersifat tawaduk, rahmah dan prihatin. Sebab itu bila berlaku pada masjid ni, kesian pihak masjid. Dikenakan dengan macam-macam troll, macam-macam kata-kata, macam-macam tohmahan yang sehingga kan imam masjid, sahabat saya, Al-Fadhil Ustaz Ikmal Zaidi, hafizahullah, menjadi kecaman netizen apabila dia menulis beberapa ayat di ruangan statusnya, maka dikecam habis-habisan. Jadi ini satu benda yang tidak baik kepada institusi agama. Jadi itulah, kita tidak boleh nak lari dengan viral ni, sebab video yang tular ni senang, cepat sampai. Belum habis solat lagi video dah viral. Jadi inilah yang berlaku. Jadi moga-moga menjadi pengajaran kepada kita semua. Mungkin kalau ada berlaku sesuatu yang tidak manis secara umum, yang berlaku disebabkan viral dan membawa imej yang buruk, maka pada hari tersebut ataupun pada ketika itu wajarlah kita terus memohon maaf tanpa membalas-balas. Kerana dalam waktu ini masyarakat kita dah lama tak solat. Waktu ini juga masyarakat kita sedang tertekan dengan COVID. Walaupun hari ini dia berikan kelonggaran, baru nak pulih, tapi masih lagi menderita dengan luka-luka PKP yang ada. Maka moga-moga kita dapat memelihara diri kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Jadi poinnya, agar kita sentiasa meraihkan orang yang lemah walaupun miskin. Seterusnya, Nabi nak bagi tahu kepada kita bahawa orang Islam dia perlu cakna dengan keadaan sekeliling. Dan kisah ini bukan sekali pertama bahawa Nabi SAW menunjukkan tauladan yang baik. Maknanya bukan kisah yang pertama Nabi bagi tahu pada kita bahawa Nabi mengambil berat tentang orang yang di sekeliling Nabi. Orang yang Nabi nampak dan Nabi tanya tentang dirinya bukan waktu itu saja. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahawa Nabi SAW dikatakan mencari Sayyidina Thabit bin Qais yang tidak dijumpai. Sahabat Thabit bin Qais pernah juga Nabi mencari. Buat apa nak cari dia ni? Tetapi Nabi perlu mencari orang ini kerana dia duduk bersama dengan Nabi SAW. Dia duduk di sekeliling Nabi. Kalau tak ada, Nabi risau. Apa jadi dekat dia? Apa masalah dia? Nabi ambil berat dengan para sahabat. Bahkan menurut riwayat Al-Hakim, Rasulullah SAW sering bertanya khabar, bertanya tentang kehidupan, ambil tahu tentang kehidupan penduduk Ansar. Nabi SAW dalam satu riwayat menunjukkan bahawa kana Rasulullah SAW yata'ahal al-ansar wa ya'uduhum wa yas'alu anhum. Sungguhnya Rasulullah SAW melakukan perjanjian dengan Ansar. Kan bila Nabi sampai daripada Mekah ke Madinah, Nabi ini kumpulan muhajirin. Orang yang duduk di Madinah, orang asal, dinamakan sebagai Ansar. Orang yang menolong, membantu, welcome mereka untuk duduk di sana, di Madinah. Disebabkan Nabi melakukan beberapa perjanjian dengan orang-orang Ansar, maka Nabi SAW sebut, para sahabat nampak di sana bahawa Nabi wa ya'uduhum wa yas'alu anhum. Nabi akan selalu ziarah mereka dan Nabi akan bertanya khabar kepada mereka. Inilah kitab Al-Mustadrak. Jadi kita ni, kalau ada orang yang selalu kita buat baik, hatta pekerja kita, staff kita, kita sebagai majikan, bos, adakah kita sebagai bos, sebagai majikan tak boleh nak menziarahi orang di bawah kita? Tak boleh kita nak bertanya khabar mereka? Tak boleh nak tanya tentang keluarga mereka? Tidak. Bukan sahaja kita bertanya tentang skop kerja kita. Bukan sahaja kita contoh pengerusi, kita bos, kita hanya bercakap tentang urusan-urusan yang sedang kita majukan, bangunkan, bincangkan saja. Tidak boleh. Kita perlu menjadi orang yang prihatin, bertanya tentang keluarga, bertanya tentang kehidupan, tentang kesihatan, selagi mana tidak sampai ke tahap yang sensitif,
maka perlu ditanya. Kalau sakit, maka perlu diziarahi. Ini hak Muslim kepada Muslim, tidak kira sesiapa pun kita. Dan hadis ini juga mengingatkan kepada kita bahawa seorang Muslim itu tidak seharusnya memandang kecil sumbangan seseorang dalam sesuatu perkara. Apa sahaja pun. Lagi-lagi dalam orang itu berkongsi benda-benda yang baik dalam media sosial, ataupun keluarkan RM1, RM2 sumbangannya untuk masjid dan surau. Kerana Nabi SAW sebut, La tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Nabi sebut, jangan kamu memandang rendah pada satu kebaikan pun, sekalipun hanya dengan melemparkan senyuman kepada saudaramu. Sebab itu kadang-kadang kita ni nampak orang buat baik, kita cakap, ada makna lah tu. Kita nampak orang buat benda baik kecil sikit, sikit sangat, baru nak mula buat, tak boleh. Kita kena biasa ajar diri kita untuk menghargai, memuji dan melihat kebaikan itu adalah kebaikan yang kecil, namun boleh membawa kita kepada syurga. Jadi buatlah apa saja kerja-kerja yang kecil. Buatlah apa saja amalan-amalan yang kecil. Walaupun kecil, percayalah ia boleh membawa kita kepada syurga Allah. Dan seperti mana dalam hadis ini, perempuan ini hanyalah kerjanya mencuci masjid. Dengan sifat keprihatinan Nabi menziarahi kuburnya dan Nabi mendoakan kepadanya, dan disebabkan doa Nabi, Allah Ta'ala menerangi kubur perempuan ini. Allah Ta'ala menerangi kuburnya di alam barzah yang gelap, dan Allah Ta'ala menyelamatkannya daripada azab kubur. Alhamdulillah, subhanallah, Masya Allah. Hebat, siapa yang tak nak dapat doa Nabi ni? Kita semua nak. Jadi insya-Allah buatlah apa saja doa perkara-perkara kebaikan, moga-moga kita juga mendapat doa yang baik-baik daripada Rasulullah, walaupun kecil, tapi biarlah ikhlas. Sebab kalau kita buat banyak benda, banyak masa kita nak orang puji kita, makna amalan itu akan hilang ikhlas. Jadi tambahkan amalan, tambahkan ikhlas, hilangkan rasa nak dipuji orang. InsyaAllah kalau benda itu baik dan semua manusia ini beriman, beradab, maka kita akan sama-sama hargai insya-Allah. Jadi moga-moga kita menjadi orang yang sentiasa menghargai usaha kecil orang lain walaupun sedikit. Jangan dibahagikan manusia dengan bahagian-bahagian yang pelik-pelik, kerana tidak ada beza antara kita illa bitaqwa, kecuali dengan takwa. Wallahu alam. Dah masuk waktu Isyak. Sekali itu saja daripada saya. Terima kasih pada surah An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan kerana menjemput saya mengisi ruang dalam majlis kuliah ilmu ini. Moga-moga kita bertemu lagi pada waktu yang akan datang dalam fizikal. Jadi jangan lupa untuk terus menaja pembelian 2 set TV serta software untuk rujukan waktu solat. Nombor akaun Bank Islam 05012010053038. Teruskan menyumbang. Moga-moga sumbangan dan infak anda dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan rezeki anda akan dilipat gandakan oleh Allah. Buat amalan banyak-banyak, insya-Allah. Amalan di waktu maghrib isyak ini bukan sekadar kuliah, solat, tapi sedekah juga akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Sedekah subuh, esok lepas subuh pun boleh banyak-banyak buat sedekah, supaya kita boleh menjadi penaja yang tidak dikenali, tetapi pahala itu disimpan untuk kita berguni-guni di akhirat nanti dan menjadi penyelamat kita untuk masuk dalam syurga yang kekal abadi. Wallahu alam. Kita jumpa lagi pada waktu yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.